Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada semua pelajar-pelajar cikgu. Okey, jadi hari ini cikgu nak membentangkan tentang taklimat kajian kes yang perlu dilaksanakan oleh semua pelajar tingkatan 1, 2, 3 dan 4 bagi subjek sejarah MRSM Tun Abdul Razak pada tahun 2021. Jadi kamu semua merupakan pelajar tingkatan 1. Jadi ini adalah taklimat yang saya berikan secara atas talian ini untuk memudahkan lagi proses pemahaman kamu terhadap pelaksanaan kajian kes ini. Okey, kita bagi lagi. Jadi kelas, kajian kes. Satu benda yang agak baru dengan kamu. Satu benda yang agak asing yang kamu tak pernah buat. Kamu pernah buat dah sebenarnya dalam kamu tak sedar, dalam awak semua tak sedar. Di mana semasa awak sekolah rendah dulu, awak ada buat satu kajian berbentuk folio ataupun berbentuk bentuk lain. Maksudnya bukan kajian kes. Jadi bila kamu masuk tingkatan 1, kamu kena buat satu kajian kes yang merupakan kajian kes merupakan sejenis tugasan di mana bilangan soalan tersebut ialah hanya satu tugasan sahaja dan jumlah markah diperuntukkan ialah 100 markah. Banyaklah 100 markah ni. Dan wajaran bagi markah 100 tu ialah 20% daripada final semester 2 kamu. Bermaksud dalam final sem nanti, peperiksaan akhir akan dicampur dengan kajian kes serta dicampur dengan ujian formatif serta dicampur dengan markah daripada guru. Jadi kajian kes ni memainkan peranan penting untuk mendapatkan. Okey, tempoh ujian dia, tempoh pelaksanaan kajian kes ialah 4 minggu. Jadi sekarang ni kamu tengok ialah 15 hari bulan Julai. Saya target dalam akhir bulan Ogos kamu semua dah hantar dah kajian kes ini. Alright. Konstruk dia ialah melatih kamu untuk mengingat, melatih kamu untuk memahami, melatih kamu untuk mengaplikasi, melatih kamu untuk menganalisis, juga melatih untuk menilai dan menjana idea. Alright. Kaedah penskoran merupakan kita mengikut rubrik penskoran. Nanti saya akan tunjuk pada akhir slide nanti. Okey, arahan kepada murid. Ini saya nak bagi arahan kepada awak semua. Okey. Kajian kes ini ialah wajib dilaksanakan oleh semua murid tingkatan 1. Semua batch awak kena buat kajian kes bagi subjek sejarah ini. Bermula dari bulan Julai, bulan ni lah, hingga bulan Ogos, sebulan, iaitu 4 minggu. Hantar pada akhir Ogos. Okey. Laporan kajian kes hendaklah ditulis tangan ataupun di-type. Maksudnya, saya memberi pilihan kepada awak semua sama ada awak nak buat bertulis tangan, iaitu buat dalam kertas A4, kertas kajang dan tulis, tak ada masalah. Ataupun kamu nak buat dalam Microsoft Word, iaitu bertype. Dan proses penulisan laporan dilaksanakan dalam sepanjang PDPR kamu dengan bimbingan guru-guru. Jadi, kamu semua bukannya boleh buat sesuka hati, perlu mendapatkan saranan ataupun bimbingan kepada guru-guru kelas kamu, kelas masing-masing. Kalau contoh, kelas C, kelas Cambridge bersama dengan saya. Dan kalau kelas F bersama dengan Cikgu Zul dan sebagainya. Okay, C pula. Aktiviti mencari dan mengumpul maklumat boleh dibuat di luar waktu PDPR. Maksudnya kamu janganlah buat waktu PDPR. Kamu ada kelas dengan cikgu lain, dengan subjek lain, sila utamakan kelas kamu. Kamu boleh buat kerja ini selepas waktu PDPR. Okay. D pula. Kamu boleh menjalankan penyelidikan secara individu ataupun berkumpulan. Tetapi hasil kerja ataupun laporan kajian kes mesti dibuat secara individu. Maksudnya kalau kelas kamu tu, awak nak buat bersama dengan partner awak, dengan pasangan awak. Boleh buat secara berkumpulan, tapi laporan kena sendiri-sendiri. Okey, sendiri-sendiri. Jangan pula buat secara kumpulan laporan. E.
Melaksanakan kajian kes mengikut prosedur kerja yang betul dan penulisan format kajian kes mengikut format penulisan yang telah ditetapkan. Maksudnya, kalau guna bertype, awak kena guna format, gunakan Microsoft Word, dan font tulisan awak kenalah 12 dan spacing awak kenalah 1.5. Okay. Murid dilarang untuk meniru, menyalin atau menciplak hasil sumber daripada menciplak hasil laporan daripada mana-mana sumber. Jadi kamu tak dibenarkan untuk meniru, kamu kena buat sendiri. Okey, boleh faham? Lagi, G. Murid hendaklah menghasilkan laporan kajian kes sendiri berdasarkan tema dan tajuk yang telah ditentukan oleh pihak sekolah. Ini tajuk dia telah saya tentukan. Pihak sekolah telah tentukan di mana kamu kena buat satu kajian tentang tajuk yang telah saya keluarkan. Alright. Murid akan diberi markah kosong jika terdapat unsur-unsur peniruan, penyalinan ataupun menciplak bahan-bahan bahagian laporan. Right. Penulisan laporan kajian kes murid perlu mematuhi aspek tata bahasa. Maksudnya awak dari segi penggunaan bahasa, awak tak boleh guna bahasa-bahasa yang bahasa pasar ataupun bahasa rojak. Perlulah menggunakan bahasa Melayu yang betul, yang asli. Okey, seterusnya lagi J. Pentaksiran atau penilaian proses kerja murid dilakukan sepanjang masa tugasan dilaksanakan. Bermaksud dalam masa 4 minggu tu, pentaksiran dan penilaian guru tu akan sentiasa dipantau dari minggu ke minggu pelaksanaan awak yang telah awak buat itu. K. Memperakukan tugasan dengan menandatangani perakuan murid pada muka hadapan tugasan. Ini nanti saya akan bagi satu borang kepada awak untuk awak tuliskan nama, awak punya kelas dan awak punya nombor matrik. Okey, format penulisan. Ini saya kata format tadi tu. Kajian laporan kajian kes hendaklah ditulis tangan. Okey, atas kertas A4, putih ataupun kertas kajang. Ini je dua kertas yang telah saya benarkan. Atau di-type di Microsoft Word. Maksudnya boleh typing. Typing tadi saya dah bagi tahu syarat dia, iaitu gunakan tulisan Times New Roman, font dia 12 dan spacing 4.5. Murid hendaklah menyediakan laporan kajian kes sebanyak 5 hingga 10 halaman bertulis. Maksudnya 10 muka surat. Termasuk jadual, graf, rajah, gambar, rujukan dan lampiran. Walau bagaimanapun, siapa yang nak buat lebih pada 10, saya tak limitkan awak punya berapa banyak nak buat. Lagi bagus banyak buat, lagi tolong. Okey, C. Penerangan grafik muka hadapan kajian kes ialah seperti berikut. Saya dah sediakan juga nanti tu. Okay. Hasil laporan kajian hendaklah dihantar ke Google Classroom kelas masing-masing. Maksudnya, saya akan createkan satu Google Classroom bagi semua tingkatan 1 ikut kelas masing-masing dan saya akan buat satu assignment kat sana. Siapa-siapa yang dah siap boleh letak dalam Google Classroom yang telah saya tetapkan. Okay. Menggunakan format PDF saja. Maksudnya, dekat classroom awak tu, awak hanya boleh tampalkan ataupun lampirkan format PDF saja dekat classroom itu. Okay. Bagi pelajar yang menulis tangan, anda perlu scan hasil kajian kes anda dan settle lah dari segi pelaporan. Kalau awak tulis tangan, awak kena scankan balik, awak ambil gambar, ada Adobe Scanner kat apps tu, awak scan balik hasil kerja tulis tangan awak tu. Dan sama juga, bila dah scan, awak kena masukkan dekat Google Classroom ikut kelas masing-masing. Okay. Setelah anda memuat naik ke Google Classroom, maksudnya anda telah menyiapkan pelaporan PDF laporan kajian kes, anda perlu hantar link AnyFlip ke guru kelas masing-masing. Dah siap hantar Classroom, awak pun ambil PDF awak siap tadi tu, awak pergi ke AnyFlip, awak search sendirilah anyflip.com, awak buat PDF awak tu dalam bentuk book flip, maksudnya dalam bentuk buku, flipbook. Okay, faham setakat ni? Saya sambung ke bahagian kedua sesi pentaksiran ini. Terima kasih.